السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang hadir. Seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayah-ayah saya yang hadir pada malam yang barakah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas segala limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapatlah sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita, iaitulah salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung insya-Allah. Ayah-ayah yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapatlah sama-sama kita meneruskan kembali pengajian kitab kita Hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk pada hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 Athalithu wa Ashrun. Athalithu wa Ashrun maknanya hadis yang ke-23 pada muka surat 265. Bismillah. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was salatu nur والصدقة برهان
was-sabru diya wal Qur'anu hujjatul lak aw 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Sadaqa Rasulul Karim, riwayat al-Imam Muslim. Dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian iman, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan salat itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu hujjah, yakni dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan penilaian hadis ini adalah hadis sahih di dalam Sahih Bukhari di dalam Kitabul Iman. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, telah berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu atau kebersihan itu cabang daripada cabangan iman. Maka dalam hadis ini menceritakan kepada kita beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan kepada kita semua. Antaranya yang pertama adalah bab kesucian. Ayah-ayah yang saya hormati, bersuci ini seperti yang kita sedia maklum merupakan sebahagian daripada iman. Selalu kita dengar hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kesucian ini. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada perkara iman. Islam sangat menitik beratkan bab kebersihan. Tak. Hatta sekecil-kecil perkara pun Islam menitik beratkan, termasuklah dalam bab kebersihan. Dan kalau kita buka mana-mana kitab fiqh, baik dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, kalau kita buka kitab-kitab fiqh mereka, bab yang pertama disebut dalam kitab mereka adalah bab at-taharah. Bab taharah, yakni bab kesucian. Tak. Kerana sebelum nak bermulanya ibadat, kena bersih diri dulu, barulah kita boleh menunaikan ibadat. Nah, kerana membersih ataupun kebersihan, kesucian ini merupakan salah satu daripada syarat sah. Ada, kalau diri pun tak bersih, macam mana salat kita nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu belum masuk lagi dalam bab khusyuk dan sebagainya. Nah, kerana itu Nabi sebut dekat kita, kebersihan itu terlalu penting. Mana? Sehingga kan para ulama pernah menyebut kepada kita, sehingga kan kalau kita nak tahu peribadi seseorang itu, maka lihatlah kepada kebersihan dia. Lihatlah kepada kebersihan dia. Ulama beritahu kat kita, kalau kita nak tahu peribadi seseorang itu, kita lihat kepada kebersihan. Termasuk juga macam mana kita nak tahu komuniti di tempat sini ataupun komuniti masyarakat pada sesuatu tempat, maka kita lihatlah di masjidnya dan kita lihatlah pada tandasnya. Sehingga kan macam tu. Bukan kita nak nilai masjid tu sebenarnya, kita tidak nilai, tapi kita nak tahu macam mana masyarakat di situ dia macam mana, kita lihat pada masjidnya dan juga lihat pada tandasnya. Kalau masjid pun tak terurui, tandas pun kotor, maka kita tahu masyarakat di situ macam mana. Sama ada mereka rajin main semayang tu, maksudnya termasuklah semua benda tu. Jadi penilaian kita pada situ. Dan banyak benda sebenarnya. Cuma
Islam ni memang dia cukup berat kan tentang bab kebersihan. Ada sehingga diajar kepada kita cara-cara nak menyuci menyuci kebersihan untuk diri kita. Menyuci najis dan sebagainya. Diajar kepada kita macam mana cara nak bersuci, macam mana nak mengangkat hadas, macam mana nak membersihkan najis dan sebagainya. Itu sebab disebut dan diajar pada kita. Dan malam mula-mula dulu kita mengaji fiqh, masa kita ingat dulu. Masa mula-mula kita mengaji fiqh dulu, bab taharah lah mula-mula. Itu pun makan tahun. Tak habis-habis bab taharah saja. Duk mengaji bab ayat tak habis-habis lagi. Duk mengaji bab istinja tak habis-habis lagi. Duk mengaji bab bab sama, bab sertu dan sebagainya lah yang berkait dengan bab taharah ni. Itu. Jadi kerana itulah Nabi kata kebersihan itu cabang daripada cabangan iman. Menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memastikan bahawa diri kita bersih, kawasan persekitaran juga adalah bersih. Ada orang yang cukup licik dengan bab kebersihan ni, sehingga kan dia tak boleh nak nampak ada debu dan sebagainya. Cukup licik lah dengan bab tu. Sebenarnya kesukaran itu bukanlah nak menyusahkan orang lain, sebenarnya tidak. Tetapi dengan kebersihan itulah banyak benda yang kita dapat jauh. Antaranya penyakit. Bila mana diri kita bersih dan sebagainya, maka kita dapat menjauhkan diri daripada pelbagai penyakit. Kita dapat menghidupkan ataupun dapat menjadikan udara dengan udara yang baik. Kita menghirup dengan udara yang baik dan sebagainya. Alhamdulillah di kawasan kita, di tempat kita, dalam bab kebersihan ni cukup baik dan cukup teratur. Kalau kita pergi ke negara-negara negara-negara luar, kita sendiri boleh buat penilaian. Macam mana antaranya. Bukan kita nak sebut, bukan kita nak kata apa pun, tapi kita lihatlah. Kerana itulah ada pepatah. Saya tak pasti siapa yang menyebut. Ada sebahagian yang kata Hasan Al-Banna. Ada kata Dr. Fathiyah Khan, pengarang kitab Tarbiyatul Aulad. Ada kata-kata yang menyebut bahawa aku pergi ke Eropah, aku dapati tidak ada orang Islam. Tetapi aku melihat mereka mengamalkan prinsip dan nilai Islam. Bila aku kembali ke tempat asal, tempat negaraku sendiri, aku dapati orang Islam ramai. Tetapi mereka tidak mengamalkan nilai-nilai dan prinsip Islam. Bila dia pergi ke tempat lain, walaupun negara itu tak ada orang Islam yang tidak mengamal, bukanlah orang kebanyakan majoriti masyarakat itu adalah masyarakat orang Islam, tetapi dia lihat nilai-nilai dan prinsip Islam tu mereka amal. Antaranya adalah bab kebersihan. Bila dia kembali ke negara dia tengok bahawa orang Islam ramai, tapi nilai-nilai dan prinsip Islam tu tak diamalkan di tempat tersebut. Itulah kalau nak sebut. Kalau ibu dan kalau ayah-ayah pernah pergi ke Mesir sebagai contoh, Mesir ni kita tahu adalah sebuah negara yang cukup hebat, terutama dalam bab ilmu. Di sana ada satu universiti yang tertua, antara universiti tertua di dunia, Jami'ul Azhar. Jami' Azhar. Ulama-ulama Azhar ni menjadi rujukan utama bagi penduduk, bagi masyarakat Mesir. Mereka kalau tak dengar orang lain tak apa, yang penting mereka nak dengar daripada kalam ulama Azhar dulu. Apa yang keluar daripada ulama Azhar, itulah yang menjadi hukum bagi mereka. Maksudnya pengaruh besar ulama Azhar ni, mempunyai pengaruh yang cukup besar ulama-ulama Azhar. Tapi kita lihat Allah, tapi sekarang ni alhamdulillah cukup cantik. Kalau dahulunya Masya Allah, likulli syawara' zimbalah, dia punya prinsip dia. Likulli syawara' zimbalah, dia kata setiap jalan itu adalah sampah, tong sampah. Walikulli jidar hamam, dan setiap dinding itu adalah tandas. Depa mana tandas ni
Tandas mereka bukan macam kita. Kita tandas kita tu kena masuk pergi kencing dalam tu. Tak, mereka tandas mereka jidar, dinding. Jadi dinding tu adalah tandas. Mana dinding yang ada, itulah tandas mereka. Tak, mereka kencing kat situ, itu adalah perkara biasa. Kita yang tengok dia jadi aib. Kita kencing patut aib lah. Kita jadi malu pasal kencing merata. Kan? Ni kita yang tengok aib siapa hang kencing tak ni. Dia jadi aib kat kita pula. Itu jadi. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah tak jadi masalah dah. Dulu dengan masalah kesesakannya, dengan masalah kebersihannya, mengambil masa bertahun untuk apa nama ni, nak membersihkan kembali itu memang mengambil masa. Tak, kalau dahulunya masya-Allah. Tak, masa saya pergi 2012 tu memang kalau nampak sampah-sampah tepi jalan ni adalah perkara biasa. Tak, orang buang sampah di tepi jalan tu biasa kerana mereka menganggapkan jalan tu adalah tong sampah. Itu likuli syawari' zimbalah tu. Setiap jalan tu adalah tong sampah. Tak, kita alhamdulillah. Mai kat tempat kita, dekat situ dah pacak dah, dilarang buang sampah. Dekat situ orang buang sampah. Kan? Penuh sampah tang tu. Dah lekat dah, dilarang membuang sampah, kena denda sekian-sekian. Di situ penuh sampah kat kawasan tu. Kan? Di kesedaran itu tidak ada. Bukan nak cerita bab civic dan sebagainya, tapi ialah sedangkan Islam agama yang sangat menitik berat dengan bab kebersihan ni. Hatta sekecil-kecil perkara. Itu. Dan penyakit-penyakit juga mula. Penyakit-penyakit ada salah satunya punca daripada bab kebersihan. Seringkali saya ingatkan pelajar-pelajar saya, kita mengaji agama ni, satu je benda yang penting, kebersihan kena jaga. Kalau kita nak hidupkan suasana bi'ah Islamiah, suasana Islam tu, maka benda yang pertama yang perlu kita kena sebut adalah bab kebersihan. Kebersihan tu adalah benda yang cukup penting. Daripada situlah orang akan menilai kita. Ni tempat mengaji, belajar cukup hebat, tapi tempat mengaji tu Allahu Rabbi. Itulah maksudnya. Jadi perlu mengamalkan apa yang Nabi sebut di dalam hadis ini. Kemudian Nabi kata lagi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Masya Allah. Kenapa? Kita beriman bahawa neraca al-mizan itu wujud. Kita beriman dengannya. Tentang neraca al-mizan, iaitu timbangan, penimbang yang menimbang amal kita. Untuk memenuhi timbangan itu, Nabi kata apa? Sebutlah ungkapan kalimah alhamdulillah. Segala puji hanya kita layak disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lam tu adalah lam li lafzul jalalah. Lam yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh dikhususkan pada makhluk. Iaitu alhamdu, segala puji, lillah. Li itu adalah lam yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana puji ni sebenarnya tak boleh kepada makhluk. Puji makhluk dia ada pujiannya, tapi tak bolehlah kita memuji melampau-lampau. Dia ada had dan batas. Itu puji bagi makhluk. Tapi kalau puji bagi Allah Ta'ala ni adalah pujian yang mutlak. Pujian yang mutlak, puji yang cukup besar. Hanya layak kita rafa'kan pujian kita hanya kepada Allah berdasarkan lam yang ada pada huruf lillah tu. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya lam al-istihqaq. Namanya lam al-istihqaq. Kan kita mengaji matan jurmiyah kan? Antara huruf khafat, huruf jar wal majrur ialah wahia min, ila, an, ala, fi, rubba, huruf ba, huruf kaf, huruf lam. Kan? Ini salah satu daripada tanda huruf salah satu daripada huruf jar. Dan selepas huruf lam tu mestilah isim, mestilah kata nama. Kita masuk sikit ilmu bahasa.
Ni ilmu bahasa, ni ilmu grammar bahasa Arab. Lam ni selepas lam mesti isim, mesti kata nama. Dan selepas lam itu dinamakan sebagai majrur. Lam tu namanya lam harful jar ataupun huruf khafat. Khafat ni di sisi Kufah. Bahasa pun ada mazhab. Bukan kata fiqh je ada mazhab. Bahasa pun ada mazhab, dia ada dua, Basrah dengan Kufah. Macam bahasa Inggeris jugalah. Bahasa Inggeris dia ada Britain dengan American. Dan kita di Malaysia ni kita belajar Britain kan. Kalau bahasa Arab kita di Malaysia banyak kita belajar Basrah berbanding dengan Kufah. Kalau Kufah dia kata khafat. Kalau Basrah dia kata jar. Jadi lam tu dia ada 3 tempat. Satu lam lam al-istihqaq. Satu lagi lam al-ikhtisas. Satu lagi lam saya tak ingat. Ada 3 pembahagian lam tu. Dan lam yang untuk lillah tadi ni adalah lam istihqaq. Lam istihqaq ni apa? Yang berhak. Maksudnya yang berhak untuk dapat pujian itu hanyalah Allah. Alhamdu tu adalah isim, kata nama, sebab dia ada alif lam di depannya. Lillah, lam tu lam jar, lah tu adalah majrur bagi lam tu. Jadi lam tu namanya lam al-istihqaq. Pujian itu hanya kepada Allah. Tak layak pujian itu kepada makhluk. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itulah permulaan ayat bagi surah Al-Fatihah, ayat kedua selepas basmalah. Dan pujian ini kita mengaji, puji itu ada 4. Puji itu ada 4. Puji apa? Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Ada 4 jenis puji. Puji qadim bagi qadim, iaitu pujian Allah terhadap zatnya. Allah memuji akan zat. Mengikut bahasa yang kita faham, Allah puji akan dirinya. Allah puji akan dirinya, iaitu Allah puji akan zat. Allah puji dirinya, Allah puji zatnya, dia jadi mulia. Tapi kalau makhluk puji diri sendiri, dia jadi hina. Itu beza. Kalau Allah puji bagi zat dia, maksudnya Allah puji dirinya, itu adalah membawa maksud kemuliaan. Tapi kalau kita makhluk memuji diri kita sendiri, dia jadi satu kehinaan. Itu beza. Yang kedua, puji qadim bagi hadis, iaitulah pujian Allah kepada makhluk. Allah puji makhluk dia. Siapa? Bukan semua. Al-anbiya, al-awliya, para nabi, para wali Allah, al-ibadus salih, para hamba Allah Ta'ala yang salih. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Puji mereka melalui Al-Quran. Allah sebut innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya daripada kalangan hamba-Ku yang paling takut kepada Allah adalah daripada kalangan para ulama. Itu adalah pujian Allah kepada makhluk. Itu namanya puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis, iaitulah pujian makhluk sesama makhluk. Kita puji hang ni handsome lah, hang ni cantik lah, hang ni bagus lah. Itu kita puji makhluk. Puji ni dia ada bahasa dia. Saya tak apa nak ingat bahasa pendidikan tu. Internship, from the seat bunyi lah tu. Ada yang suka puji di depan, dia suka puji orang puji dia secara berdepan. Ada orang yang tak terima, bukan tak terima pujian. Ada orang yang tak pun nak suka dengan pujian. Tapi kalau kita puji dia kat belakang, dia tak apa. Dia lebih orang suka puji dia belakang daripada puji depan. Jenis macam-macam jenis lah. Itulah maksudnya. Dan yang keempat, puji hadis bagi qadim,
Iaitulah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ayah-ayah yang saya hormati, disebut kepada kita tentang kisah apa nama ni? Rabbana lakal hamd. Bagaimana lafaz Rabbana lakal hamd itu mula muncul? Ada Rabbana, lafaz Rabbana lakal hamd. Kalau tidak sebelum ni semuanya lafaz adalah disebut dengan Allahu Akbar. Setiap pergerakan salat itu semuanya disebut dengan Allahu Akbar. Semua. Ada kecuali tang rukuk. Bila tang rukuk saja kita i'tidal disebut dengan Sami'allah liman hamidah. Ada Sami'allah liman hamidah. Tak, sebelum ni semua Allahu Akbar. Jadi mai mana perkataan Sami'allah liman hamidah tu? Ada kisahnya satu hari Sayyiduna Abu Bakar, waktu tu Nabi jadi imam salat. Tak, tengah Nabi dah jadi imam tu, Sayyidina Abu Bakar ni dia jarang lewat mai sembahyang. Tapi satu hari tu dia lewat sikit. Nak kata lewat tak, masih lagi Sayyidina Abu Bakar dia dapat rakaat bersama dengan imam, bersama dengan Nabi. Cumanya pada hari tu dia lewat. Ada. Dan perbuatan Nabi masa tu, Nabi tengah duk rukuk. Masa tu Nabi tengah rukuk. Bila Sayyidina Abu Bakar dia sampai, dia melihat Nabi sedang rukuk, maka dia tahu bahawa masih lagi sempat rakaat bersama dengan Nabi. Tak, bila Nabi i'tidal saja tak dapat dah rakaat tu, dia dah jadi masbuk lah. Kan? Jadi masa Nabi rukuk tu, maka Sayyidina Abu Bakar pun baru sampai. Dan dia lihat Nabi tengah rukuk. Lalu dia sebut perkataan Alhamdulillah. Kenapa dia sebut Alhamdulillah? Kerana dia sempat dengan Nabi. Dia sempat rakaat dengan Nabi. Bila dia sebut Alhamdulillah, dia terus masuk rakaat. Bila dia sebut Alhamdulillah, Sayyidina Abu Bakar dia sebut perkataan Alhamdulillah tu, Jibril turun. Jibril turun dan sebut kepada Nabi, Qul ya Muhammad Sami'allah liman hamidah. Telah mendengarlah Allah Ta'ala akan sesiapa yang memujinya. Itu maksud Sami'allahu liman hamidah tu. Ada telah mendengar Allah Ta'ala bagi sesiapa yang memujinya. Jadi asbab daripada Sayyidina Abu Bakar dia menyebut lafaz Alhamdulillah tu, lalu Nabi bangun, Nabi i'tidal, lalu Nabi baca Sami'allah liman hamidah. Tak, maka jawab kepada Sami'allah liman hamidah itu adalah Rabbana lakal hamd. Tak, Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamd, kepada engkaulah kami puji. Nah, jadi yang kita duk baca tu, selama yang kita baca tu adalah daripada kisah tersebut. Nah, sehinggalah pada hari ini dibaca dengan Sami'allah liman hamidah. Dan ucapan Alhamdulillah ini kita selalu sebut ketika mana kita memperolehi nikmat daripada Allah. Bila kita dapat nikmat, maka inilah ucapan, inilah zikir yang kita sebut. Tak ada satu orang yang bila mana dapat nikmat dia takkan sebut perkataan Alhamdulillah. Semua orang akan sebut perkataan Alhamdulillah bila mana dia memperolehi sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita lepas makan pun sebut Alhamdulillah. Kita dapat satu pemberian pun sebut Alhamdulillah. Kerana dengan ucapan Alhamdulillah itulah dapat memenuhi neraca al-mizan kita. Inilah yang Nabi SAW sebut melalui hadis ini. Kemudian Nabi kata lagi, wasubhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Lafaz subhanallah, alhamdulillah dapat memenuhi di antara langit dan bumi. Masya Allah. Dapat memenuhi di antara langit dan bumi dengan kita mengungkapkan ucapan subhanallah walhamdulillah. Ada dalam satu hadis sahih yang lain, Nabi kata habibatan ila rahman, khafifatan 'ala lisan, thaqilatan habibatan ila rahman,
khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan. Ada dua perkataan yang Allah Ta'ala suka, yang habibatan ila rahman. Ada dua perkataan yang Tuhan yang Maha Pemurah, yang Allah Ta'ala suka. Ada khafifatan 'alal lisan, dan dua perkataan itu sangat ringan untuk kita sebut, sangat ringan untuk kita lafazkan. Thaqilatan fil mizan, dan dua perkataan itu dapat memenuhi neraca al-mizan, dapat memberatkan neraca al-mizan. Apa dia? Nabi kata dua perkataan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua lafaz, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah. Dengan kita mengungkapkan perkataan tersebut, Nabi kata Allah Ta'ala suka perkataan yang sangat ringan dan dapat memenuhi neraca al-mizan. Iaitulah lafaz zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Duduk saja-saja tak buat apa, kita zikirlah. Ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini Nabi sebut. Dapat memenuhi di antara langit dan bumi. Masya Allah. Tidak ada suatu perkataan yang cukup bernilai melainkan zikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu basahilah lidah kita ni dengan zikrullah, dengan kita menyebut nama-nama Allah. Ada tanda kita ingat pada dia. Masa bila kita selalu ingat dia? Masa kita susah, time tu lah baru teringat. Masa kita senang, kadang kita lupa. Tak kira lah masa senang ke, masa susah ke, kita ingat pada dia. Hanya kepada dia sajalah kita tempat untuk mengadu segala hal, tempat untuk kita mengadu segala keadaan kita. Jadi orang yang sentiasa menyebut kepada dia, Allah akan ingat. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah. Allah kata apa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku ingat kamu. Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Wala takunu kalladhi nanasullah fa ansahum anfusahum al-hasyr. Dan janganlah kamu menjadikan diri kamu orang yang melupakan Allah, kelak Allah akan melupakan kamu. Kita jangan jadi orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Ingat dia ingat kita. Lupa dia lupa kita. Bila mana dia lupa kita, habis. Segala urusan kita akan jadi porak-poranda. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulna amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalatul burhan, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat bainas samai wal ard. Kita berhenti dekat situ. Hari ni 4 hari bulan 8. Terima kasih kepada ayah-ayah saya yang sudi hadir ke dalam kuliah ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ayah-ayah saya yang saya muliakan. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak kata. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu solat berjemaah, yang selalu main mengaji, menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anak anda ini, semoga Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Kita sama-samalah berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat wabak ini
dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa. Mudah-mudahan insya-Allah. Sekian, wallahu taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.